Meong Masih, Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Juga sama tentang itu My Home program. Saya didapati bahawa sebelum My Home program dilancarkan, pihak kementerian ada menyatakan bahawa orang yang layak untuk memohon program My Home ini ialah berpendapatan 3,000 ke bawah dan kurang dari 3,000. Tapi sekarang bila dia dilancarkan, didapati dalam borang My Home itu, dia mengatakan sekurang-kurangnya mesti berpendapatan lebih daripada 3,000 ringgit sehingga 4,000 ringgit baru boleh memohon untuk mendapatkan pembantuan My Home ini. Jadi saya mau bertanya kepada kementerian, kalau orang itu berpendapatan lebih dari 3,000 ringgit, dia memang sudah kaya sudah. Jadi kebanyakan orang penduduk di Malaysia ini, terutamanya di Sarawak, Sibu dan Sabah, banyak berpendapatan kurang dari 3,000. Jadi mereka ini semua tidak layak untuk memberi rumah-rumah yang the local housing. Jadi saya mau penjelasan daripada kementerian. My Home ini ialah untuk memberi local house. Jadi kerajaan membantu 30,000 ringgit. Ini My Home scheme. Jadi saya kementerian beri penjelasan. Kepada Yang Berhormat yang telah membangkitkan soal yang berkaitan dengan My Home. Selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan dalam ucapan bajet Yang Berhormat, pihak kementerian telah pun mengadakan perbincangan dengan semua agensi, bukan sahaja dengan Kementerian KPKT secara bersendirian, juga telah membincangkan soal yang berkenaan bersama-sama di bawah jawatan kuasa yang telah ditubuhkan, yang dihadiri dianggotai juga oleh pihak Prima, SPMB dan sebagainya. Dan untuk makluman Yang Berhormat, apabila bajet itu telah diumumkan, pihak kementerian telah melihat kepada cadangan-cadangan dari segi pelaksanaan. Kerana untuk makluman Yang Berhormat, di bawah Kementerian KPKT Yang Berhormat, kita juga ada menyediakan skim pinjaman perumahan, iaitu sebanyak 45,000 kepada mana-mana rakyat yang tidak mampu untuk mendapatkan keuangan bagi membina rumah mereka. Maka di bawah skim pinjaman perumahan SPP, peruntukan bagi setiap individu yang ada kawasan tanah masing-masing, kita boleh buat permohonan untuk mendapatkan peruntukan 40,000 untuk mereka memulakan projek perumahan yang boleh dibina di kawasan tapak yang telah ditentukan oleh pihak individu yang berkenaan. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat, di bawah Kementerian KPKT juga ada projek perumahan rakyat ataupun kita panggil PPR. Dan projek perumahan rakyat ini adalah satu kemudahan perumahan yang kita sediakan dalam dua konteks. PPR dimiliki, iaitu kita jual, dan PPR yang disewa, yang kita berikan sewaan. Bagi PPR yang disewa, kita kenakan kadar sewaan sebanyak RM124 bagi setiap bulan. Dan bagi PPR yang dimiliki Yang Berhormat, kadar yang dikenakan untuk penjualan ialah sebanyak RM35,000, walaupun kos pembinaan untuk PPR dimiliki dalam konsep komuniti sejahtera ini, harga kos sebenarnya ialah RM160,000 dan kita jual pada kos RM35,000. Dan ini adalah antara kemudahan-kemudahan yang kerajaan sediakan bagi mana-mana individu dan rakyat yang berpendapatan RM3,000 ke bawah. Bagi mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah, ini adalah merupakan pilihan yang baik untuk mereka. Dan kita jangan lupa Yang Berhormat, konsep bila diwujudkan skim perumahan mampu milik swasta, iaitu My Home. My Home ini berhasrat untuk memberikan tumpuan dan membantu kepada mana-mana individu dan keluarga yang mahu memiliki rumah yang berada pada kedudukan yang lebih daripada yang saya sebutkan dalam konteks PPR
dan juga pinjaman SPP tadi, dan ini adalah bagi keluarga-keluarga yang pertengahan, ya, yang pendapatan pertengahan. Kita jangan lupa yang berhormat, keperluan perumahan ini dia bukan sahaja menjadi keperluan kepada keluarga yang berpendapatan 3,000 ke bawah, tetapi yang paling penting dia menjadi keperluan dan keutamaan untuk kerajaan di bawah KPKT melalui program My Home untuk membantu keluarga-keluarga yang berpendapatan sederhana di antara 3,000 dan 4,000 supaya mereka juga mampu memiliki perumahan yang tersebut. Maka kerana itu, bila kita letakkan kepada kadar yang ada bagi yang layak untuk pendapatan bawah 3,000, maka program My Home ini datang untuk memberikan faedah kepada semua pembeli perumahan, ya, memilih kepada mana-mana pemaju swasta yang ada, dan melalui 2 package yang kita sediakan di bawah program My Home, iaitu yang pertama ialah My Home 1 dengan pendapatan 3,000 sehingga 4,000 di bawah program My Home 1, dan mereka boleh membeli mana-mana rumah, ya, pada harga pasaran antara 80 hingga 120,000. Mana-mana rumah yang boleh dia beli antara harga pasaran 80 hingga 120,000, dan harga sebenar yang akan ditawarkan kepada pembeli selepas mereka menikmati kemudahan, insentif atau subsidi yang kerajaan berikan kepada pembeli, iaitu sebanyak 30,000, dan akhirnya pembeli akan hanya perlu bayar pada kadar 50 hingga 90,000 kepada mana-mana rumah harga jualan antara 90 hingga 120,000. Itu bagi package My Home 1. Dan bagi package My Home 1 untuk Sabah dan Sarawak ialah antara harga pasaran rumah pada harga 90 sehingga 120,000, dan harga sebenar selepas pembeli menikmati insentif 30,000 yang tersebut, maka pembeli hanya perlu membayar kepada harga 60,000 sehingga 90,000 pada mana-mana rumah harga jualan 90,000 hingga 120,000 bagi package My Home 1 untuk Sabah dan Sarawak. Dan bagi package My Home yang kedua yang berhormat, harga jualan rumah ialah RM120,001 sehingga kepada RM200,000 dengan keluasan perseginya 850 kaki persegi. Bagi mereka yang berpendapatan RM4,001 sehingga RM6,000, mereka akan dapat menikmati harga pembelian selepas subsidi 30,000 bawah program My Home. Mereka hanya perlu membayar pada harga RM90,001 sehingga RM170,000. Dan bagi package My Home kedua untuk Sabah dan Sarawak, harga pasaran jualan rumah antara RM120,001 sehingga RM250,000, dan insentif pada harga sebenar yang akan dinikmati oleh pembeli ialah pada harga RM90,001 sehingga RM220,000. Jadi apa yang dihasratkan oleh kerajaan yang berhormat bukan sahaja menyediakan kemudahan-kemudahan perumahan kepada mereka yang berpendapatan rendah semata-mata, tetapi di bandar-bandar besar, selain daripada projek-projek yang akan dibangunkan oleh pihak Prima kepada pendapatan antara 4,000 sehingga 7,000 dengan peruntukan harga jualan antara 150,000 sehingga 300,000, tetapi di bawah KPKT kita juga menyediakan ruang untuk memiliki rumah bagi mereka yang berpendapatan bawah 3,000, dan selain daripada itu tumpuan sasar yang perlu diberikan, tumpuan yang penting kepada mereka yang berada di bandar-bandar ini yang berhormat, yang berpendapatan antara 3,000 sehingga 4,000, dan juga antara mereka yang berpendapatan RM4,001 sehingga RM6,000. Jadi saya harap kita faham dengan apa juga perancangan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan, dan tidak ada disparity ataupun perbezaan untuk mengasingkan masyarakat yang berpendapatan rendah tidak diberikan tumpuan,
tetapi memberikan tumpuan kononnya kepada mereka yang berpendapatan 3 hingga 4 ribu. Pendapatan 3 hingga 4 ribu ni yang berhormat, dia bukan satu pendapatan yang besar. Ya, kalau mereka mempunyai bilangan anak yang ramai dan mereka mempunyai tanggungan hutang yang lain, akhirnya pendapatan 3 hingga 4 ribu ini tidak menampakkan jumlah besar yang boleh dibanggakan oleh mana-mana mereka yang berpendapatan sedemikian. Terima kasih yang berhormat. Okey, Menteri, Yang Berhormat Menteri, saya faham apa yang dicakap oleh Yang Berhormat Menteri tentang itu kita tidak boleh mendiskriminasikan orang-orang yang berpendapatan lebih daripada RM3,000. Tapi saya harap kementerian boleh turunkan syarat itu supaya orang yang berpendapat kurang daripada RM4,000 pun boleh memohon untuk mendapatkan bantuan My Home ini. Sekurang-kurangnya My Home Scheme 1, My Home 1 itu. Tadi Yang Berhormat Menteri ada cakap ada program-program lain untuk membantu golongan isi rumah yang lebih rendah, yang lebih miskin, iaitu PPR sama rumah mesra satu rakyat. Tapi saya mahu mengingatkan Yang Berhormat Menteri bahawa kebanyakan program-program bantuan rumah yang lain itu memerlukan penduduk pemohon itu mesti mempunyai dana sendiri. Macam rumah mesra satu rakyat, pemohon mesti mempunyai dana sendiri. Kalau tidak ada dana sendiri, dia tidak boleh memohon. PPR sama saja, mesti memerlukan pemohon mesti ada dana dia sendiri. Kalau tidak ada dana dia sendiri, dia tidak boleh memohon. Jadi rumah My Home program ini memang merupakan satu skim yang sesuai untuk keluarga yang tidak ada dana. Jadi kalau syarat dia terlalu tinggi, memang banyak keluarga miskin tidak dapat memohon. RM3,000 ke atas, berapa penduduk keluarga di Malaysia berpendapatan lebih dari RM3,000? Tidak banyak. Jadi saya mahu penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Boleh, Yang Berhormat Menteri. Ya, saya sehaluan dengan berhormat ini, iaitu matlamat kerajaan untuk memberi rumah mampu milik kepada mereka-mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah, 4,000, 3,000. Tetapi matlamat ini saya nampak akan tersasar dengan dasar dan polisi Bank Negara untuk tidak memberi loan pinjaman. Sebab orang berpendapatan 3,000 ini ada komitmen lain, ada komitmen bayar kereta, bayar itu, bayar ini. Jadi di bank pula mengikut apa ini penyiasatan dia bahawa dia tidak layak untuk membuat pinjaman. Jadi apakah usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Sebab misi kita, satu lagi misi kita untuk membina 1 juta rumah dalam masa 5 tahun. Setakat ini berapa ratus ribu rumah sudah dibina. Dan apakah misi ini akan berjaya? Dan tahun ini berapa sudah kita bina? Berapa ratus ribu sudah di seluruh negeri? Kita tidak mau janji kita tidak ditepati macam sebelah sana. Kita ini barisan, janji mesti ditepati. Jadi saya mau Yang Berhormat perjelaskan, betulkah janji ini sudah kita tepati? Dalam jangka masa 1 tahun ini berapa ratus ribu sudah rumah kita bina? Dan bolehkah tercapai 1 juta itu? Jangan kita cakap atas angin ya. Dan saya minta kementerian ini fokus untuk memberi kemudahan kepada rumah-rumah orang yang tidak mampu ini. Jangan siuk sendiri ya kementerian ini. Terima kasih. Yang Berhormat, kerajaan ni bila dia nak laksanakan perancangan melalui ucapan bajet yang amat berhormat Perdana Menteri, semua perancangan yang dirancangkan, yang diutarakan dalam ucapan bajet itu adalah janji yang akan dilaksanakan. Tak ada cerita syok sendiri ke suka-suka nak masukkan dalam bajet, nak gembirakan hati pihak pembangkang ataupun pihak BN dan sebagainya. Tetapi itu adalah janji pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Jadi saya faham BN ini memang tepati, tapi pelaksanaan dia mampukah kementerian melaksana atau tidak? Itu persoalannya. Saya jawab pada kinabatangan dahulu.
Yang berhormat, untuk dalam manifesto Barisan Nasional, kerajaan menjanjikan akan membina 1 juta rumah untuk rakyat Malaysia. Dan pembinaan 1 juta rumah untuk rakyat Malaysia ini, 500,000 akan dibina oleh pihak Prima, 350,000 akan dibina oleh pihak pemaju swasta, dan 100,000 akan dibina oleh pihak SPMB, dan tambahan yang lain akan dibina oleh pihak KPKT. Dia menjadi tanggungjawab bersama jabatan dan juga agensi-agensi perumahan kerajaan, Prima, SPMB, KPKT melalui JPN, Jabatan Perumahan Negara, dan dengan sokongan daripada pemaju swasta. Maka itu datang jumlah 1 juta. Dan bagi makluman yang berhormat daripada Kinabatangan, janji kerajaan untuk menterjemahkan pembinaan 1 juta rumah, 1 juta rumah untuk rakyat Malaysia, itu akan dilakukan dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun. Dan insya-Allah akan diselesaikan. Kerana bagi makluman yang berhormat, Yang berhormat Menteri telah menubuhkan jawatan kuasa penyelarasan pembinaan bagi 1 juta rumah yang dianggoti oleh pihak Prima, SPMB dan oleh pihak pemaju perumahan seperti Reda, Shreda dan Syida, untuk diletakkan bersama untuk kita buat perancangan tentang pelaksanaan pembinaan 1 juta perumahan ini dalam tempoh 5 tahun untuk dilaksanakan secara berperingkat. Tahun ini berapa ratus ribu sudah? Dan saya akan bagi jawapan bertulis kepada yang berhormat. Tahun ini baru tubuh jawatan kuasa. Bukan, kita dah tubuh jawatan kuasa. Dah tubuh jawatan kuasa. Dan bagi bawah KPKT untuk kementerian, saya nak jawab ni yang berhormat dengarlah. Kalau yang berhormat tak dengar, nanti yang berhormat tak faham dan yang berhormat akan tanya benda yang sama. Jadi bagi untuk di bawah tanggungjawab kepada Jabatan Perumahan Negara, kita akan melaksanakan pembinaan dengan peruntukan yang telah disediakan pada tahun ini, iaitu sebanyak 578 juta untuk kita membina sebanyak 16,473 unit rumah PPR. Itu akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Perumahan Negara. Sebahagian daripada pengisian untuk tempoh 5 tahun dengan peruntukan sebanyak 578 juta ringgit. Ya, saya dengar jawapan Timbalan Menteri. Ya, walaupun saya bergurau dengan Kinabatangan, ya, kerana saya pun kesian lah, takut-takut Timbalan Menteri tak makan ubat lagi. Hanya masalahnya kalau dalam tahun yang pertama hanya dibina 16,000 rumah seperti mana yang disebut oleh Timbalan Menteri sendiri, sedangkan 1 juta nak dibina dalam masa 5 tahun. Kalau 16,000 setahun kali 5 hanya 80,000. Saya tak tahulah kalau kalkulator saya rosak, tapi sefaham saya, kalau nak capai 1 juta dalam masa 5 tahun, Timbalan Menteri saya harap dengarlah ni soalan ni. Paling kurang nakkan 200,000 setahun. 16,000 daripada 200,000 tak sampai 10%. Lalu macam mana ni Timbalan Menteri? Ya. Kata serius. Saya harap Timbalan Menteri boleh memberikan penjelasan. Yang berhormat, sebenarnya kita cuma diminta untuk membahas pasal kereta, kenderaan, helikopter dan kelakapan bomba. Yang 1 juta rumah, perumahan tak termasuk, tapi tak apalah, boleh keluar baliklah Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, tak payah jawab. saya nak jawab sikitlah. Untuk tahun 2014 ni kita akan bina 200,000 daripada jumlah 1 juta tadi. Dan saya dah sebutkan agihan yang ada dan peranan yang perlu dilaksanakan oleh pemaju swasta, iaitu lebih kurang 350,000. Dan untuk 200,000 bagi tahun 2014 ni Yang Berhormat, 16,473 akan dilaksanakan oleh JPN, 100,000 akan dilaksanakan oleh pihak swasta,
80,000 oleh pihak Prima. Dan bila saya sebutkan jumlah yang ada itu, bukan semestinya jumlah itu akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Perumahan Negara semata-mata. Jadi perkiraan yang kita dah buat ini 16,473 ni hanya untuk tahun ini melalui peruntukan 578. Maknanya yang berhormat, duduk dulu. Maknanya untuk tahun ini kerajaan akan mencapai untuk pembinaan sebanyak 200 unit rumah mampu milik yang akan dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia. Sebenarnya Timbalan Menteri, terima kasihlah. Baguslah jawapan tu. Hanya tadi Kinabatangan tanya berapa yang telah dibina. Berapa yang telah dibina? Kerana pilihan raya dah, tak silap saya lah, setahun dah hampir. 10 bulan lah ada yang berkira betul-betul tu. Lalu yang Kinabatangan tanya tadi, berapa yang telah dibina? Dan kalau start pada 2014, maka jumlah 200,000 tu tak cukup lah. Yang berhormat, pada tahun yang lepas PPR yang dibina oleh pihak kementerian juga dalam lingkungan 16,000. Yang saya nak jelaskan ni bermula pada tahun ini, selain daripada pembinaan perumahan yang akan dilaksanakan oleh pihak Prima dan SPMB. Maklumat itu saya akan jawab secara bertulis kerana Prima ni di bawah Jabatan Perdana Menteri, SPMB ialah di bawah Kementerian Keuangan. Yang saya boleh jawab secara umum kepada Yang Berhormat. Dan untuk pelaksanaan untuk 2014 ni 200 unit kita, 200,000 unit kita akan bina. Sama-sama kita tunggu. Apa kalau tadi tidak Yang ada tahun depan, Timbalan Menteri jawab lebih baik-baik. Saya rasa saya jawab dengan baik pada hari ini. Kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat kita tadi. Tunggulah pembinaan ni. Kalau ada 200 rumah 1 tahun, saya tunggulah nanti. Maklumkan saya nanti tahun depan, insyaAllah tuan-tuan panjang umur. Pihak kementerian tidak ada masalah kerana kita tak ada nak letak atau simpan mana-mana maklumat untuk diberikan kepada Yang Berhormat. Tahun ni saya nak tegaskan kepada Kinabatangan, 200,000 akan dibina pada tahun 2014. Dan nanti akhir tahun tanya lagi soalan tu kepada saya. Kita cakap serupa bikin. Dan Yang Berhormat kena yakin dengan kerajaan. Saya nak menjawab kepada soalan yang dibangkitkan oleh Sibu tadi. Yang Berhormat, program My Home ini... Menteri, saya mau tanya. No, nanti saya nak jawab sana dulu. Yang Berhormat, program My Home ini yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kita memberikan kemudahan kepada mereka yang berpendapatan 3,000 hingga 4,000. Bukan 4,000 ke atas. Kita ada 2 package. Package yang pertama saya dah sebut tadi, rumah 80 hingga 120,000, pendapatan 3,000 hingga 4,000. Package yang kedua tadi, rumah 120,000 RM1 sehingga 200,000, pendapatan 4,001 sehingga 6,000. Jadi tak ada sebab yang mengatakan bahawa My Home ini hanya memberikan tumpuan kepada mereka yang berpendapatan 4,000 semata-mata. Kerana kita ada 2 package My Home, Yang Berhormat. Dan selain daripada itu, PPR bagi nanti duduk dulu. No, you sit down first, saya answer. Yang tadi you bangkit saya belum jawab lagi. Bagi skim pinjaman perumahan SPP yang 45,000 tu, yang itu perlukan tanah. Kalau bukan tanah atas nama pemohon atau mana-mana tanah yang memberikan kebenaran kepada pemohon untuk membina rumah di bawah skim pinjaman perumahan yang 45,000. Tetapi bagi projek PPR, bagi projek perumahan rakyat PPR ini Yang Berhormat, kita bina di negeri-negeri. Kerajaan negeri beri tanah, kerajaan negeri menyediakan tanah, kementerian akan menyediakan peruntukan. Kita bina projek PPR sama ada dimiliki ataupun disewa, di mana-mana negeri yang telah pun memperuntukkan tanah kepada kementerian. So the budget and cost pembinaan will come from the ministry. Dan selepas satu-satu projek perumahan PPR ini kita bina, selepas selesai pembinaan, kita akan serahkan projek PPR ini kepada pihak kerajaan negeri, dan kerajaan negeri akan menentukan melalui sistem pendaftaran terbuka kepada mana-mana pemohon yang nak membeli, memohon secara online.
So jadi untuk PPR ni, peserta ataupun pembeli tidak perlu menyediakan tapak tanah. Yang menyediakan tapak tanah ialah kerajaan negeri, dan sekiranya dalam kawasan kerajaan negeri itu ada keperluan untuk pembinaan rumah PPR ini, tetapi tidak ada tanah lagi, tidak ada tanah kerajaan negeri, maka pihak kementerian boleh mempertimbangkan kepada mana-mana tanah swasta yang difikirkan sesuai untuk pembinaan PPR ini. Jemput Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, tentang di My Home, saya bukan cakap berpendapatan lebih dari 4,000, tapi keluarga yang berpendapatan kurang dari 4,000, macam 1,000, 2,000, bolehkah kementerian menurunkan syarat itu supaya keluarga yang berpendapatan kurang dari 3,000 pun boleh memohon untuk mendapatkan bantuan My Home ini? Saya ni dah sakit tekak nak menjawab. Yang Berhormat masih tak faham lagi. Ya. Faham Yang Berhormat. Sampai nak terkeluar nak tekak saya ni. Saya memberi peluang dan ruang kepada Yang Berhormat untuk bertanya, tapi faham dengan jawapan saya. Jadi kalau dah faham dengan jawapan saya, jangan tanya benda yang sama. Saya dah sebut dengan Yang Berhormat tadi. Bagi mereka yang berpendapatan bawah 3,000, kita ada projek PPR. Yang Berhormat faham tak? Saya faham. Lagi? Tapi rumah PPR itu tidak baik sangat kalau rumah kayu saja. PPR rumah kayu saja. Yang Berhormat, rumah kayu dekat mana ni PPR Yang Berhormat tengok ni? Beritahu saya. Di Sibu sana. Di kawasan saya, rumah PPR kebanyakan rumah kayu saya. Yang kita bina sekarang ni Yang Berhormat. Cakap tu semak dulu. Jangan nak cakap sedap di parlimen, bawa maklumat yang tak tepat. Okey, kerajaan. Nanti duduk. Kerajaan Barisan Nasional ni bukan kerajaan yang zalim. Nak bina rumah untuk pendapatan bawah 3,000, bina rumah papan. Rumah papan untuk lagi mahal lah. Untuk berpendapatan tinggi, Timbalan Menteri, bina rumah papan prima. lagi mahal sekarang tak ada. ni. Itu kayak kan murah. rumah papan papan kalau kayu cengal, macam rumah Shah Alam tu baru mahal. Rumah papan kalau kayu cengal, macam rumah Shah Alam tu baru mahal. Yang Berhormat beritahu dengan saya dekat mana? Kalau ada di Sibu, beritahu. Dah tak payah, duduk je lah, duduk. Di kampung. Now you can sit down. Di kampung Sentosa, Sibu. Yeah, you can. Di kampung Jeria, Sibu. Duduk. Yang Berhormat, saya nak jelaskan sekali lagi. Saya harap suara saya tak hilang. PPR yang kita nak bina dekat negeri ni Yang Berhormat, cadangan dia bukan daripada kementerian. Cadangan untuk kita bina PPR di negeri-negeri ni datang daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang dah tengok dekat mana tempat dia, rakyat mana yang perlu dibina, dibela. Kerajaan negeri yang memberikan keutamaan kepada mana-mana kawasan untuk kita bina PPR ini. Dia bukan suka-suka kepada kementerian. Nak bina PPR di Sarawak, pilih sajalah di mana. Sehingga membelakangkan kawasan Yang Berhormat. Sambung petang Yang Berhormat. Yelah, baguslah tu. Terima kasih Datuk. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.